Jadi kita expect mulai besok the volume will be lower. Jadi adakah itu menyebabkan pasaran gerak sideways? Ingat, kita masih ada pasaran yang buka tempat lain. Dunia sekarang ni bukan macam dulu. Dulu anda kena hadir fizikal untuk nak beli something ataupun call kan. Tapi sekarang ni it's all online kan. So you can trade anywhere, but there are exchanges yang tutup pada besok. Selain daripada China, kita juga akan ada Japan yang cuti besok. So hari ni kita nampak bit interesting untuk market, di mana kita lihat pergerakan yang lebih besar dekat Hang Seng. Ni adalah untuk pergerakan Hang Seng untuk semasa Hang Seng. Ni Hang Seng ditutup hampir 2% lebih tinggi. Ini nampaknya menunjukkan bahawa the holiday mood, orang masuk dan sentimen lebih positif. Ni biasa juga berlaku kat Malaysia apabila nampak sebelum Chinese New Year, sebelum raya, kita nampak this thing happening. So daripada sudut datanya pada petang ni kita tak ada banyak. US inflation pada malam nanti, NICER GDP estimate ni saya tak pasti kenapa dia dekat sini. Biasanya dia adalah hari yang sama dengan UK punya GDP. Biasanya saya rasa either dia silap ataupun dia ada perubahan jadual dia. NICER GDP estimate ni adalah satu badan yang memantau kepada jangkaan untuk GDP UK. Saya tak pasti kenapa dia kat sini. Biasanya dia adalah sama hari dengan hari GDP keluar. US punya inflation dijangka untuk angka headline dia untuk month on month dijangka 0.3, sebelum ni 0.4. Core CPI yang utama adalah nak tengok core CPI. Jangan tengok merah jingga ni. Yang market tengok sebenarnya adalah yang ni, yang jingga ni. Beza dia CPI dengan core CPI. CPI dia include semua, hampir semua, services dan juga barangan. Untuk core dia tak masukkan barang yang turun naik volatile. Contohnya macam energi, minyak, setiap minggu, setiap bulan naik. Turun naik yang banyak, makanan, dia tak masuk benda-benda yang berubah banyak. So nak tengok yang lebih representatif kepada inflation untuk jangka yang lebih panjang adalah kepada core CPI. Pada waktu ini perhatian market lebih kepada data inflasi. Wassalam, sebabnya kita ada ekonomi yang lockdown sebelum ni dan kembali beroperasi balik, menyebabkan supply kilang-kilang tak banyak beroperasi secara penuh. Kita ada certain area masih ada lockdown, sedangkan pengguna kembali demand tu naik, menyebabkan harga tu naik. Supply tak banyak, demand naik, dan bank pusat pun meletakkan policy rate yang rendah. Itu adalah satu formula untuk inflasi naik. Jadi sekiranya inflasi naik, kemungkinan untuk kadar faedah pun naik. Tu sebabnya inflation data is more moving the market berbanding dengan kita nampak untuk GDP. Sebab inflation data, kena faham, ini adalah data yang baru tau. Ini data bulan lepas. Kalau anda tengok macam employment, itu adalah data last month, tapi dia diambil awal bulan. Maksudnya dia sebulan lebih lah. Itu something yang agak delayed berbanding dengan inflasi. Ada delay sikit. Mulut saya dengan ni tak ngam. Tak dapat nak buat apa. Okey, itu adalah untuk malam ini. Untuk malam ini. Tengah malam juga kita akan ada Fed Powell. I don't think anything yang ni. Tapi yang lebih besar adalah 10-year bond auction. 10-year bond auction ni akan banyak berkaitan dengan angka inflasi ni. So higher inflation, higher bond ni, apa kena-mengenanya? Kalau higher yield untuk bond ni, itu boleh menyebabkan contohnya USD JPY ni, higher yield akan menyebabkan lebih banyak pelaburan keluar, lebih banyak orang melabur lah, lebih
fixed deposit lebih tinggi, lebih kurang macam tu. Dan itu boleh menyokong, memberi sokongan kepada USD JPY contohnya. Itu juga boleh menekan kepada gold. Jadi kalau kita ada yang lebih tinggi, we might see ini sebagai support and we start to see retracement untuk USD JPY. Okay? Itu kita mungkin nampak untuk yen pair, not just USD JPY, untuk semua yen pair ni retrace lebih tinggi ke atas. Itu yang data ni malam ni. Sekejap. Kenapa kita punya ni? Sekejap. Saya tutup some window dulu, delay sikit. Okay? Itu yang impact dia kalau bond auction pada malam ni. Sekejap. Ni data ni. Data untuk yang auction untuk 10-year bond. Tu dia. Lain daripada tu, esok expect Asia market agak sideways, agak senyap. Dia tu adalah untuk besok. Okey, kita tengok satu-satu mata wang, satu-satu pair. Kalau kita lihat pergerakan semasa, secara besarnya agak bercampur. Kita ada Hang Seng seperti saya sebut tadi melonjak, kita ada lonjakan dekat copper, ini mungkin disebabkan oleh kegiatan day trading dekat China yang menyokong kepada pasaran copper untuk semasa. Kalau kita lihat kepada pergerakan indeks, saya ubah seperti saya sebut semalam, kalau kita nampak CAT JPY ni yang kita cerita semalam, CAT JPY ni mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak tukar lagi. This one could be your A, B dan C. Tapi sebab apa? Sebab ni. Yang kaki ni lebih daripada 1618. Ingat tak yang kita tandakan semalam? Ni lebih daripada 1618. So this one could be your... It looks nicer untuk saya tandakan dia macam ni. A, B dan C. It looks nicer untuk saya tandakan dia macam tu. Okay. Lebih jelas. Tak kisah dia WXY ke ABC ke. Kalau dia A, ini akan jadi ada 3 wave. Ini nampaknya satu structure. Ini satu structure. B dan juga C. Tapi there is still possibility untuk dia buat flat macam ni. Faham tak? There is still possibility untuk dia buat flat macam ni. A, B dan ini C. Masih ada possibility itu dan kita ke atas. Okay? Jadi depending. Kalau kita ada yang merah, saya ikut yang merah sekarang, itu akan menyebabkan 4 kita ke sini. Apapun saya saya nak tengok 3 wave yang sini kita untuk JPY untuk Nikkei ni 3 wave yang jelas saya akan long daripada sini. Sebab sini ada high. Okey, saya nak tengok 3 wave yang jelas. Kalau kita dekat CAT JPY ni dia ikut yang hijau, kalau dia ikut yang hijau, then ini akan buat macam ni. Untuk lengkapkan wave 5 dan sebelum dia buat 3 penurunan. Okey, ni adalah yang merah. Faham Ni adalah yang merah. Okey, ni apa yang kita tandakan dekat CAT JPY semasa yang merah. Jadi kalau dia ikut CAT JPY seperti ini bermakna indeks akan ikut yang merah seperti yang kita tandakan semasa. Kalau dia tak buat satu lagi penurunan, habis kat sini dan terus naik, then kita akan ada yang hijau ni. Dia ada satu lagi up sebelum dia buat 3 wave ke bawah. Apapun anda cuma trade dekat sini. Dua-dua dia lebih kurang sama. Cuma tinggi sikit ataupun rendah sikit. Itu je. Boleh? Ini adalah untuk Nikkei, benda sama dekat US dekat S&P 500 sama ada 4 kita masih in progress ataupun kita ikut seperti CAT JPY tadi CAT JPY ini adalah CAT JPY ke atas,
ataupun kita ada satu lagi hijau 5, 1, 2, 3 sebelum dia naik ke atas. Either one. Apa pun anda tunggu this move. Anda tunggu this move untuk cari long dia. So kita dah ada higher high sequence. Tak habis lagi ke atas. Satu lagi adalah kepada US 30, sama, benda sama. Sama ada dia tengah buat 4 ataupun saya boleh ubah-ubah je ni. Dan kita buat 3 wave ke bawah ataupun ada satu lagi kaki ke atas. Apa pun anda tak buy dekat sini. Anda tak sell index sebab kita ada higher high. Anda tunggu dekat bawah ni untuk long. Kalau kita tengok kepada DAX, ini jelas menunjukkan bahawa kita dah habis this 5 wave. Dah habis dan kita sedang memulakan 1, 2, 3. We might see this. Faham? We might see this. Double correction. Sebab yang lain-lain baru nak correct. Faham tak kenapa kita jangka dia buat double? Saya tunggu. Saya tahu delay sikit. Okay. Faham kenapa kita jangka untuk Germany ni buat double? Unless dia buat zigzag yang dalam. Sini, kalau anda tengok sini, dia buat 1618, then dia akan buat single. Dia akan buat single macam ni. Okay. Then dia akan buat single macam ni. Faham kenapa kan? Kita jangka dia macam ni. Either dia buat ini ataupun yang merah. Sebab yang lain-lain baru nak jatuh. Baru nak buat correction. Jadi ini tak akan pergi dulu. Ini akan tunggu. Sama ada structure dia ikut yang merah ataupun yang hijau ni. Nampak dia punya ni lain. Dia punya structure ni sebelum ni saya letakkan 4 kat sini tapi nampaknya itu tak dapat nak jadi 4. Agak deep. So kalau kita tengok Germany 30 ni, ini menunjukkan bahawa sama seperti, sebab tu saya tukar yang lain-lain. Faham Tafa? Sekejap saya refresh dulu. Sekejap saya refresh dekat kita punya ni dulu. Takut saya tak nampak anda punya soalan ni. Boleh nampak apa yang kita tandakan dekat ni? So Germany ni kalau anda nampak dia sampai equal leg, jangan buy dulu. Kalau dia nampak, kalau anda, maksudnya anda tak jangka ini sebagai connector anda tau. Anda jangka dia buat satu lagi. Kalau dia buat macam ni kan, boleh tak kita long kat sini? Tak. Nampak tak kenapa sekarang? Macam mana anda decide menggunakan market dynamic untuk filter? Biarpun dia ada higher high, anda tak long daripada yang pertama. Anda akan jangka dia buat satu lagi sebelum dia turun balik. Sebab dia lemah banding dengan yang lain. Dia dah turun dulu. Bila yang lain turun, dia akan turun 2 kali. Faham? Ni adalah untuk Germany 30. So anda tunggu dia buat double correction untuk Germany 30. Pilih salah satu, jangan trade 3-3. Benda dia adalah sama. Cumanya structure mana yang dia ikut. Kalau anda tengok, ini pun nampaknya dah memulakan pergerakan ke bawah. Nampak yang lain-lain masih staying. Masih staying. US ni kuat sikit. That's why kalau nak trade, anda tunggu US ni buat correction. Bayangkan yang kuat, bila dia pun correct, yang lemah tu akan correct lebih jauh. Faham tak? Kalau yang kuat ni dah start correction, kita tahu dia structure yang kuat, dia belum jatuh, ni futures maksudnya dia jalan. Yang lemah ni dah start jatuh, ini pun dah start jatuh. Tak kisahlah anda nak cerita Draghi ke, Italian yield ke, Chinese New Year ke, kita tengok dan kita nampak apa yang kita nak ni, dan kita gunakan correlation untuk jangka. So jangan trade dia punya first 3 wave. Nampak macam mana filter dia, Fikri? Logik.
Anda tunggu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Then baru anda. Faham? Ini tak ada. Ini tak ada ni. Untuk IBEX ni tak ada high. FTSE pun sama, tak ada high untuk semasa. Tak ada high. Okey. Yang ada high 1, 2, 3, 4. Germany 30, Nikkei, US 500 dan juga US 30. Faham macam mana anda nak gunakan wave sequence, correlation untuk nak jangka apa jadi kat sini, apa jadi kat sini, apa jadi kat sini. Okay? Sebab yang kuat ni belum correction. Kalau yang kuat ni correction, ini akan buat double. Dia akan jatuh lebih banyak. Okay? So, daripada itu tadi, kita ada entry untuk GJ. Okay? Kita ada high. Bagi siapa yang enter ni, anda dah letak BE. Okay? Sekiranya malam ni, kita ada US ni meneruskan kekuatan, sini akan buat high. Faham tak? Sini akan buat high. Tak ada dah X ni Maksudnya, kalau ini buat high daripada sini, dua kita akan pindah kepada sini. Anda dah letak BE, biarkan dia jalan. Even kalau saham buat double, sini akan jadi kita punya support. Faham? Boleh? Dia tak perlu buat benda ni. Kita tengok US malam ni. Kalau US malam ni tak pergi, anda nak tutup separuh, ambil profit, silakan. Separuh lagi biar. Saya biar. Faham? Macam mana nak mengurus? Faham So, saya nak tengok dia buat high malam ni. Kalau dia tak buat high, anda boleh ambil separuh profit dan ini akan berlaku. Cantik kan, Tafa? Macam mana kita kaitkan semua ni. Kenapa? Kalau indeks jatuh, then you expect yen tak lemah. Yen will be sideways or strong. Either one, saya tak tahu. Tapi dia tak lemah. Bila kita trade, kita nak tengok satu kuat, satu lemah. Dalam assumption ni, GJ kita long, kita jangka GBP ke atas. Kalau kita tengok GU ke atas. Dan GU beri kita clue bahawa ada kemungkinan kita masih ada tengok dia punya RSI ni. RSI dia semasa. Okay, dia tak ada divergence. Ini pergi lagi dalam wave 3. Cantik kan? Bila anda faham structure, momentum, dan anda boleh jangka apa wave seterusnya, apa movement seterusnya. Dia tak adalah 100%, tak ada holy grail, tapi anda boleh faham apa yang berlaku sebelah kanan chart. Anda dah jangka. Kalau ini menjadi, ini aku buat. Ini jadi, ini aku buat. Itu tujuan dia. Okay, itu tujuan dia. So, kalau kita nampak untuk GU ni, kita masih ada strength dalam movement GBP Bila kaitkan, kita tak ada, kita tengok chart, kita tahu apa kita tengok lah. Kita tahu apa kita nampak. Itu je. Dan kita ada pergerakan tertentu dalam hukum Elliott Wave yang kita boleh ikut. Itu je. Pada waktu ini, view kita US dollar lemah. Kita ada what we are expecting now. This is apa yang kita expecting. Kita ada indices. Okay. Yang akan sideways to lower. Kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. We are looking for this wave. 1, 2, 3. Ataupun, this is scenario 1. Ini nombor 1. Dan kita dah ada indeks memulakan pergerakan sebelum dia naik balik. Ini senario 2. Untuk indeks kita ada 1, 2, 3, 4 dan kita akan ada 5 sebelum dia buat bigger correction.
Okey, ni senario 2. Kalau kita lihat kepada ini diceritakan oleh apa dia, oleh Germany 30. Ini diceritakan oleh mana lagi? IBEX. Ini juga diceritakan oleh FTSE UK 100. Okey. Untuk US punya indeks dan Nikkei, dia masih lagi dalam view ini. Okey? Dia masih lagi dalam view ini. Satu yang saya nampak, sebagai trader, anda akan ambil risiko. Okey? Tapi pastikan risiko anda, kalau anda tengok lukisan saya, kalau anda tengok macam mana saya mapping dengan agresif. Faham tak? Saya akan pegang view ini. Saya akan cuba untuk, kalau saya tengah long, saya akan pegang view ini. Sehinggalah market membuktikan apa dia nak buat. Sekarang ni, we are in dalam dua-dua. Mana satu? Sama ada market akan ikut this structure, ataupun Nikkei, ataupun US 30, ataupun US 500. Jadi kita tengok malam ni apa US punya indeks buat. Waalaikumsalam Kasyah. Sama ada dia akan ikut ni ataupun ikut yang lain ni. Kalau dia ikut yang lain, then GJ tu bagi mereka yang nak keluar, anda keluar separuh lagi biarkan. Ini adalah gambaran untuk indices di H1 dan H4. Faham apa yang anda sedang tengok? Either one. Saya leaning kepada ini semasa. Ini yang saya sedang lukis dekat chart saya. Disebabkan movement CAD JPY semalam, kita ada 1618. Nampak dia jatuh dahulu berbanding dengan Yen Pay yang lain. Satu kita tengok dia lemah. Jangan trade dia. Yang lain baru nak jatuh. Sebab itu saya tak letakkan CAD JPY sebagai entry. Biarpun saya letak blue box. Faham tak? Jadi bila anda trade, kalau ini start jatuh, kalau yang kuat ni start jatuh, yang 3 ni akan buat 7 swing. Faham tak? Sini akan buat 3 swing. Unless the first 3 dia ada 1.618. Then dia akan buat 3 swing besar. Faham tak apa saya maksudkan ni? Sebab correction jarang ada 1618. Correction jarang ada 1618. Kalau dalam first correction untuk Germany ni kita ada 1618 ini sini dia jatuh ada 1618. Nampak benda ni? Kalau sini ada 1618 macam ni, lebih dari ni, then ini akan jadi 3 swing saja tapi yang besar. Faham tak? Kalau dia tak ada 1618, then kita akan habiskan dia sebagai W, X dan Y. 7 swing. Sebab yang lemah dah jatuh, yang kuat baru belum tahu lagi dia nak ke mana. Faham? Kita tengok, kalau dia buat ini malam ni, then sini akan jadi W, X dan Y. Kalau kita ada 4, sini kan jadi W, X dan Y. Apa pun dia dah memulakan pergerakan ke bawah. Dia akan ikut this view. Sebab structure ini, pembetulan ini, obviously, dia dah jadi structure lain. Dia takkan satu-satu pip, tak ada. Ini memang dah correction. Cumanya dia takkan satu-satu semua ada high low, tak. Ada yang lebih lemah, dia jatuh dahulu. Kalau yang kuat tu masih naik, sini akan buat dia akan sideways. Dia tak terus jatuh. Kalau yang dekat sini start jatuh daripada sekarang, US ni start jatuh daripada sekarang, yang tengah jatuh ni akan jatuh lagi laju.
Tu je. Dia akan jadi zigzag. Dia akan jadi zigzag. Faham? Barulah jumlah lekuk dia sama. Barulah jumlah lekuk dia sama, faham? Okey? Jadi kita tengok apa US punya indeks buat malam ni, sebab itu akan menentukan lain-lain, yen pair dan lain-lain. So kalau ada enter kat sini, anda dah letak BE, itu saya dah letak dalam market outlook. Sekejap. Kita tengok kepada pergerakan UJ tak ada sequence. So tak ada dua structure yang membentuk trend. Belum ada high low, high low, lower high, lower low, tak ada. So tak ada, ni tak ada apa-apa. Ni tak ada apa-apa. Don't trade it. UJ blue box kita ni dari bulan lepas kan. Ingat tak blue box ini? Blue box ini kita lukis, kita memang jangka dia akan reaksi dari situ. Ini kita lukis dari bulan lepas. Cumanya level dia bertukar-tukar sebab kat mana pembetulan waktu sini kan. Bila ini break dan sinilah blue box kita. Cerita dia, you don't buy it. USD lemah. Okay. Euro JPY. Euro JPY mungkin dah memulakan pergerakan ini. Ini cukup 3 swing. Apa pun anda tak trade dia. Ini bukan high. Anda tak trade dekat sini. No, you don't enter it there. Okay. GBP JPY, kalau anda dah enter, anda biarkan seperti saya sebut tadi. Tengok malam ni kalau indeks, nampak tak? Indeks jatuh, yen pair, ada yen pair naik, ada yen pair turun. Kan? Bukan turun, dia sideways ke bawah. Tak semestinya indeks jatuh terus kata, short yen pair. Tak. Jangan fall into that. Jangan fall into that. Nampak tak? JJ naik. Mana ada indeks jatuh? Indeks jatuh. Kenapa JJ naik? FTSE jatuh. Kalau kita nak katakan itu, itu UK. Ni jatuh. Kenapa kita tak nampak JJ jatuh? Kan? Tengok malam nanti. Tengok malam nanti apa yang dibuat oleh ni. Ni sebenarnya sebab kekuatan ingat, GJ, GU darab UJ. UJ sampai support. GU masih break higher high. GJ naik ke atas. Faham? Ni ini GJ. Ni GJ. GBP, JPY. Okay? Kita ada GU yang buat benda ni. Yang naik ke atas. Ni GU. Kita ada UJ yang turun dan mungkin dah sampai area support. Kalau ini naik dan ini masih breaking out, anda rasa GJ pergi mana? Kan? Anda ambil GU darab UJ, anda dapat harga GJ. Sebab itu saya masih pegang GJ. Dia tak perlu buat benda ni. Dia tak perlu buat benda ni. Kalau dia break high kat sini, then dua kita kat sini. Kalau dia break high ini. Senang, simple. Letakkan alert anda. Letakkan alert anda. Okay, letakkan alert anda. Masih ada kemungkinan untuk buat A, B, C, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 flat. Itu kita tak dapat nak jangka. Yang kita tahu, kalau dia buat high, saya akan tandakan macam ni dulu. Kalau dia 5 wave, 3 wave, anda long balik. Tak complete daripada ini kepada 1, 2 ke atas. Itu je. Faham? Okey, ini adalah untuk GJ. Tapi saya tandakan macam ni selagi dia tak break high, selagi tu saya biar macam ni. Sebab dia in agreement kepada lain-lain yen pair. Lain-lain CAD JPY seperti sebut tadi ada ni. Ini pun akan buat yang ini disebabkan oleh CAD JPY. Ini flat dan kita ada CAD JPY. Kalau GJ break out ke atas, yang lain-lain ni habis kat sini. Even CAD JPY. Even CAD JPY. Kalau GJ break ke atas, then that give you the clue bahawa tak ada lagi ke bawah. Kita dah ke atas. Ini cuma wave 2 sebelum dia naik ke atas. Kalau ini break bawah ni, then GJ kita mungkin tak break atas, then buat penurunan ke bawah. Nampak? Semua. Satu-satu-satu. Apa pun anda tak enter sini.
Tak ada. Tak ada. Okay. AUD JPY, kalau anda nak entry, I would wait untuk ini. Tengok kenapa saya tak berapa gemar dekat area semasa sini. Ni tempat dia. Kalau nak long daripada sini. Okey, kalau kita ambil wave 2 tu. Wave 2 cukup 38.2 tak silap saya. 38.2 cukup. Jadi kalau DJ kita dah BE kan. Kalau ini break bawah ni, anda boleh cari peluang untuk long. Okay, pada waktu ni kalau dia jatuh daripada semasa, equal. Okay, daripada sini. Kalau dia jatuh daripada semasa, maksudnya X kita dah habis kat sini. Okay, kalau itu berlaku. Sekarang ni saya tak dapat bagi. Selagi dia tak break bawah ni, saya tak dapat nak kira. Sebab tak tahu kat mana nak letak saya punya ni. Saya punya ni. Ni mungkin kita letak kat sini kan dia naik balik. Lepas tu level kita tak kena. Jadi pada waktu ni tak dapat. AJ, perhatikan AUD JPY. DJ kita dah ada, dah BE, dah habis cerita. Tak ada risiko, biar. CAT JPY menunjukkan bahawa sama, tak ada apa-apa. CAT JPY tak ada apa-apa. Saya tak berapa gemar. Tahu tak kenapa yang ini saya tandakan hijau? Faham tak kenapa saya tandakan ini hijau? Sepatutnya saya tandakan dia merah. Kenapa saya tandakan CAT JPY ni hijau? Faham tak kenapa? Siapa faham kenapa saya tandakan? Sepatutnya saya tandakan merah. Unless dia clear. Siapa faham kenapa saya tandakan CAT JPY itu merah? Siapa ingat benda ni? Bila kita cerita pasal correction hari itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kita boleh enter. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ini adalah W, X dan Y. A sini kalau dia break kan, kita boleh enter kan. Siapa ingat yang ni? Joe, ingat tak yang ni Joe? Ini structure untuk CAT JPY. Tapi I don't really like ini. Sebab A kita kat sini, dia tak jelas. Ni CAT JPY punya structure. A kita kat sini, dia bukannya ni W, X dan Y yang besar. Ini adalah W, X dan Y yang besar. A kita kat sini, dia bukan berbentuk sebagai motif. Dia berbentuk sebagai diagonal. Sebab itu saya tak gemar untuk yang breakout ini. Yang ini. Sebab tu saya tak gemar. Sebab tu CAT JPY not really something yang ni. Maksudnya ini daripada lower low tau. Ni lower low. Ni lower low. Ni lower low. Ni lower low. Maksudnya bila ada correction, bila ada correction dekat sini, dia mungkin akan terbabas sikit. Bila ada correction, sebab bias dia di time frame besar, lower low ni, bias dia ke bawah. Jadi bila ada correction, dia akan terlebih sikit. Tu yang kita nampak. Nampak benda ni terlebih. Ni yang kita nampak benda ni terlebih. 1618. Satu saya tak gemar. Satu saya pilih, ada yang tanya. Saya cakap ikut sesi hari ni. Kenapa kita tak enter CAT JPY? Kenapa kita pilih GBP JPY? Kalau anda bandingkan structure ini adalah CAT JPY. Kalau anda bandingkan yang sama dengan GBP JPY. Ini GBP JPY. Tengok. Daily dia daripada lower low. Tapi ini adalah diagonal A. Ini diagonal A. Ini B. Dan sekarang ni kita nampak kita sedang buat motif. Diagonal ataupun motif ni lebih nampak seperti motif. Apa-apa hal pun kita ada incomplete sequence. Ini lebih trending. Faham? Berbanding dengan CAT JPY.
Tu sebabnya saya pilih GBP JPY berbanding dengan CAD JPY. Faham? Boleh? Delay teruk lah. Delay teruk lah. Tak buat macam mana. Okey. Mungkin internet saya ataupun tak tahu setting. Nanti kita cek. Saya masuk CAD manis makan SL. Faham Jo? Kenapa Jo? Deal, ya, CAD JPY. CAD JPY sampai 1618. That's why. Faham kenapa? Tengok struktur besar. Refer higher time frame. Apa yang kita nampak? Daripada situ ada turun. Okey? Daripada situ ada turun kepada time frame kecil. Jadi kita tunggu AUD JPY ni dia buat apa. Then this will be ke dalam sikit. Ini AUD JPY. Ni daripada flat tau. 3. Dan flat 1, 2, 3, 4, 5 tak kisah, dia akan sama level. Higher ke lower, do your multi time frame, then anda tahu this one apa. WXY unless A tu adalah motif, then B anda trade. A ini motif. Then breakout dia anda boleh trade. Ataupun B sini anda boleh trade. Kalau ini motif. Yes. Nampak semua tu kan momentum. Momentum sebab trend besar dia ke bawah. Tu kita nampak bila dia jatuh. Wah. Tu bezanya. Itu bezanya. Boleh? Okey. Masukkan dalam nota deal. CAD JPY kejap. AUD JPY. Kalau ini break nanti saya akan bagikan. Kalau dia break ini akan don't worry. Ni kalau kita terlepas entry tak ada cerita terlepas. Dia akan buat macam ni. Ada satu lagi. Ni hourly. Ada 3-4 jam kot. Tak kisah. Kalau AUD ALD apa tu? AUD. Tak kisah kalau dia ABC pun apa pun tak kisah. Tahu tak kenapa? Level dia sama. Kenapa A diambil sebagai diagonal? Tengok CAD JPY. CAD JPY mana? CAD JPY we were talking about CAD JPY ni. Tengok struktur ni. Ini diagonal sebab 4 dia masuk 1. Faham tak mana? 4 dia masuk 1. Ni. 4 sini Ini 1 ni Ni satu struktur. Ini satu struktur. 4 dia masuk 1. Sini kita ada flat. Ni. Okey. 4 kat sini masuk kat 1. Jadi leading diagonal loh. Okey, A leading diagonal. Kalau A leading diagonal, kita nak jangka C impulse zigzag. Yes. Dia macam accumulation distribution. Tak, yes, dia kena ingat correction pun, kalau kita ada correction di time frame besar, katalah correction tu zigzag Manaf. Jadi even dalam zigzag kita ada motif, kita ada impulse kan? Faham tak? Kita ada impulse kan? Kalau zigzag, katalah monthly kan? Monthly buat A, B dan C. Kita trade dekat hourly, dekat weekly, dekat daily. Yang A tu trend. Faham tak? Tapi kita nak trade dia, anda don't every lekuk. Anda trade bila berlaku incomplete sequence. Kan? Fikirkan multi time frame. Sebabnya kalau kadang-kadang kita saya pun faham. Saya pun buat mula-mula saya belajar elite wave. Saya pun berfikir macam tu. Oh, itu C, saya tak boleh trade. Sedangkan itu motif. Kalau kita tengok di H1, tak boleh trade. Kalau saya sebut,
itu weekly. Boleh entry. Kan? Tu benda-benda macam itulah. Sebab itu nak trade dia, not every lekuk. Anda trade dia kepada incomplete sequence dan momentum sequence. The moment anda pegang dua tu, anda cuma kaitkan structure saja. Tak payah tahu dia 1, 2, 3, 4, 5 pun. Tak payah sebenarnya. Anda nampak dia ada incomplete sequence dan anda kaitkan dia dengan ada correlation. Then everything fall into place. I hope Tafa, I see Tafa, Joe dengan Deal dah ikut lama. Tafa, you answer people more dekat Discord ataupun even kat Telegram kalau ada soalan. So I know you are starting to see dia punya correlation. Kan? I think I know you, Tafazani. Kalau Tafazani. Nampak kan? Okay, Manaf? Okay. So kita tengoklah apa dia punya ni. Sebab sekarang ni dia tengah if you didn't enter yang GBP JPY ni, tengok GBP apa jadi ni. Kalau ini dah break ke atas, ni nak break dah. Jadi kalau ini break, dua kita habis kat sini. All I need to do is tukar ada news. Tak tahu lah kat news apa. Kalau diagonal, don't trade diagonal. Diagonal 4 dia boleh jauh. Kalau 4, jangan trade diagonal. Fikri, the moment anda jangka diagonal, wah, payah. The moment anda jangka diagonal, masak. Kita nak trade motif. Even dalam correction pun ada motif. Jadi depending kepada ABC kan, ada motif. Even flat C tu pun ada motif. WXY mungkin pecahan dia ABC. Tu benda-benda dia. Okay, tengoklah apa jadi. Kalau ini breakout, dua kita akan habis kat sini. Sebab itu kalau DJ break atas ni, sekejap, kalau tak bising sangat ni. Saya punya alert ni kuat sangat bunyi. Sekejap saya buang ni dulu. Kalau tak, saya tengah pakai earphone ni. Okay, kalau DJ break kat sini, then that means the others ni, tengok, EJ will finish kat sini. All I need to do is tukar ni je. Ini A, ini B, ini C. Faham? Itu je nak buat. Bukan tak sampai berapa saat je. Dia tak ada dah benda ni. Kalau itu berlaku, then anda akan tengok saham kita akan extend. Kalau DJ, saham saya alihkan ni kat sini. Ni 4, ini 5, ini 3, ini 1 besar. There are antivirus, ada antivirus to be applied pula. Faham? DJ dah break. Okay. Kalau DJ break, then kita akan ubah. Nampak? Apa pun anda tak trade kat sini. Itu je. The main point is, dia akan buat yang hijau ni lah. Ini akan buat simple. Ini akan buat W, X, Y, lepas tu W, X, satu lagi. Faham tak? Ini akan buat macam ni. Ini akan jadi macam ni. Jadi tak payah tutup separuh dah DJ. Biar je. Alih DE, anda nak ambil 100%. DJ biar je lah. Okay. So that means ini akan break out atas. So 5 kita masih extend. Ini 3. Whatever lah. Ni 3. Kita tunggu 4. 5 kita masih extending. Based on GJ punya move tadi. Nampak macam mana kaitkan satu-satu ni. Anda tak jangka hujung trend. Saya tak peduli dia nak hujung apa. Saya dah tunggu dia buat correction je. Dia naik-naik macam ni, bukan ada entry untuk aku. Itu je. Saya lebih suka dia buat correction.
Kalau dia correction, dan kita ada entry. Dia naik, kita dapat buy-buy je. Dalam sistem 3711, 3711 corrective sequence. Itu yang kita trade. Kalau dia naik-naik macam ni, dapat buy-buy je lah. Melambai je lah. Lagi suka kalau dia buat correction. So, kita tahu dah ada trend kan. Kita nampak dia naik ke atas. Cerita dia macam mana nak masuk. Tu je. Ada bagus, ada tak bagus lah. Kalau yang kita dah ada entry, bagus lah. Contohnya macam GJ ni kan, bagus lah. EJ pun kita ada entry kan, biarlah. Satu saya daripada hari tu kata, dia buat correction ini pun dia tak break bawah. Dia tak break tempat entry kita, biar je lah. Kan? Biar je lah. Biar. Ini biar je. Dollar. Sekejap. Dollar still baru first leg. Dollar ni baru satu. Baru ada high, low. Anda tunggu dia buat ini. Ni baru 5. Tak ada apa. Dollar jangan pegang dulu. Euro, US dollar tak ada. Anda tunggu this move. Ini satu. Kan? Tunggu 1, 2, 3. Anda tunggu dia buat macam ni. Baru kita ada incomplete breakout ini. Jadi 1, 2, 3 anda boleh short. Maksudnya benda sama untuk EU. Biar je dia buatlah cerita apa sekati dia lah. Ini baru satu. Low, high. Anda nak higher low, higher high dah ada. Tak complete. Then anda trade. Dua ni kita trade. Dua belakang. Dua yang satu dalam dua ni. Satu dalam dua ni nanti. Ni baru satu structure. Dah turun tu bang. Satu candle janganlah. Satu candle janganlah. Structure. Ni baru satu structure yang sama. Ni masih lagi dalam yang sama. Belum lagi correction. Entah dia naik lagi. Ada tunggu dia buat macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Break high. 1, 2, 3, long. Tu tempat kita long. Ini tempat kita long. Kenapa tak nak keluar ni? Faham? Sini tempat kita long nanti. Bukan sekarang. Dia nak ke mana? Dia naik. Tapi kita kat hujung. Jangan buat hal. Kalau satu ni break out atas, then 3 wave long. Faham? Dan anda melihat kepada structure. Ni atas dia. Bukan sini. Sini atas dia. Bukan sini Bukan long sini. Kalau dia break high atas jauh. Tapi anything mungkin kan. Kalau dia break high kat sini, 3 wave anda long. Ni tak ada apa-apa. Tengok je lah. Tak interested. Tak interested. Ke mana? Dia ke atas. Nak masuk, dia tengah mahal. Itu je. Okey, GU ke mana? Ke atas. Yes, ke atas. Selagi anda tak short dollar, tak long dollar, anda okey. Saya dah sebut benda tu berbulan dah. Selagi anda tak long dollar, anda selamat. Anda tunggu ni. Ni ada high. Nampak? GU ni ada high. Daripada sini. Sebab itu ada nampak Euro GBP jatuh. GBP lebih kuat daripada Euro. Boleh? Jadi 1, 2 ni kita trade. Sebab dia buat high. 2 ni kita trade. Ni GU. Saya lupa tulis rasanya dalam ni. GU. Ni ada. GU GU kita tunggu dia buat 2. AUD US dollar. AUD US dollar ini belum ada apa-apa. Ni masih sideways market. Tak ada high. Tak ada entry ni. Kalau dia buat ke bawah, dan kita entry. Tak ada apa-apa. NZD US dollar. Sama, tak ada apa-apa. Ni bukan high. Tak ada. Ni tak ada high. Biar dia ni. Ni kita trade. Sini. 2. Ni tempat high dia. Dia dah break. Biar dia habis. 1, 2, diagonal, 3, 4, 5. 2 ni anda boleh masuk. NZD US dollar. Belum sekarang. Tantah dia dah turun 2 dah.
Tak dapat. Tak dapat. 1, 2. Tak dapat. Betul. UCAT ada sequence. Lower low. Ada sequence. Tapi sequence dia complete. Sequence ni complete. Ni mana si Galih ni? Rosli, Waalaikumsalam. Ni dah complete. Ni masuk 1. Jangan buat hal. Anda nak tengok market yang sekejap naik, sekejap atas, anda bolehlah cari area kat sini. Anda akan dapati entry anda kan. Tak, entah apa jadi. Tahu kan apa jadi dalam area ni kan? Dia buat cerita kan, Rosli. Dia buat cerita. Ada je cerita dia. Kalau enter dalam area ni, meriah. Jangan. Biar dia 1618 dan anda nak enter. Kalau tak, meriah. Tak tahu kenapa. Anda tengoklah. Saya pun tak tahu kenapa. Kenapa dia macam tu. Tapi anda tengok tiap-tiap kali kan. Zon sawan. U-Chef shot. U-Chef shot. U-Chef ni ekstrim. U-Chef ni ekstrim. Saya tak discuss sangat U-Chef sebab kita ada U. U-Chef ni masuk area 1. Kalau anda dah short daripada sini, area ni, pegang kan? Jom. Jangan keluar dia. U-Chef ni. Kalau anda short daripada sini, anda pegang kan? Okay. Ni kalau entry yang ini adalah ni 1618. 1618. Okey. Jadi maksudnya TP anda adalah wave 51618 kenapa dia tak keluar? Sekejap. Kalau enter yang ini hari tu 618. Kalau masih pegang dia, this will be your position. Macam tahu yang orang masuk ni je. Ni dah BE. Satu saya tak ada kat situ. Ni dah BE. Okay, this would be your entry itu. Okay, saya ada position ni. Saya tak kongsikan sebab chart ni saya tak update. Saya tak update dia. Ni semua salah ni. Saya kena besarkan dia punya ni. Nak tukar chart dia bila ada masa. Nak tukar dia jadi ni. Ni sepatutnya color biru. Nak tukar dia punya fractal. Ni fractal 1 ke atas lagi. Maksudnya yang dalam weekly ni saya kena tukarkan dia kepada fractal yang besar sikit. Ni maksudnya sini ni adalah submillennium. Ni merah. Baru dia betul. Okey, baru dia betul. Dan baru lukis yang lain-lain. Dah lama hujung minggu ni nantilah. Hujung minggu ni kita cuti. So, U-Chef kalau ada position, just hold it. Dah BE. Okay. U-Chef. Ini baru nak start buat wave 3. Wave 4. Satu lagi ke bawah. Apa lain? U-Cat, U-Chef. Lain tak ada. Gold. Kita jam berapa dah ni? Ya Allah. Okey, kita tengok gold, lepas tu kita berhenti rehat Kita tengok gold sedang melakukan this 1 2. Okey. Satu masih ke atas, gold masih ke atas. Gold masih ke atas. W, X dan Y. Ini W, X dan Y Ini adalah gold. W, X dan Y. Saya tak tengok. Saya tadi ingat kita punya sesi pukul 6. Jadi saya duduk tadi baru nak tengok chart, baru nak update chart, nak letak detail-detail ni lah kan.
Sekali tiba-tiba Zatul call. Saya nampak soalan Joe. Suatu chart ni tak update. Saya tak letak detail. Okey, sama. Satu lagi ke bawah. Ni dah start ke bawah. Ni adalah untuk silver. Saya sedang tunggu silver untuk short untuk long daripada bawah tu. Saya tak minat untuk nak long nak short silver. Saya nak tunggu nak long silver daripada bawah ni. I'm looking at silver, not gold. Okey, dah kita tengok last Euro GBP kita. Euro GBP kalau anda ada position pegang kan? Belum habis lagi. Kita punya TP 8702. Itulah saya pun ingat pukul 6. Tiba-tiba saya duduk, baru nak update chart. Lepas tu Zatul call. Terkejut. Baru nak update chart. Dia cakap 30 saat lagi kita live. Oh, kelang kabut buka ni sekejap. Buka slide. Okay. So, Euro GBP masih, anda ada position, anda masih short. Okay. Lain-lain tak ada. Lain-lain semua dalam outlook ya. Satu saya tak update sangat. Okay. Kita berhenti rehat sekejap. Dan kita sambung balik dalam few minutes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rating untuk berdasarkan GJ tadi ya. GJ rasa dah break ke atas. So GJ atas and that is pulling ya. Ini dah break ke atas bermakna structure ini dah complete. Structure ini complete. Ini satu structure. Okay. Dan kita sedang memulakan satu lagi structure ke atas. Jadi ini tak ada dah ya. Ini dah complete. Okay. Sekejap. Lag pula. Dan kita dah memulakan structure ke atas. Faham? Ini dah complete. Dan kita dah, dia tak ada pembetulan untuk dia. Structure ini, structure macam ni. Structure ini 1 2 3 4 5 1 2 3 dah habis. Dan kita dah ada pergerakan ini. Satu, kita tengah tunggu 2 3 4 5. Jadi 2 sini nanti anda boleh trade. Sebab ini high. Itulah Alif. Nanti saya interrogate guru besar kita. Sepatutnya pukul 6. Tapi tak apa. Dia pun tengah tengok Excel 2-3 kali. Okey, jadi ini pullback dekat sini nanti. Tengok ini wave 3. Faham tak Alif? Ini wave 1. Ini wave 1. Ini wave 1. Aduh, sekejap. Ini wave 1. Ni wave 2. Ni tengah buat wave 3. 3. 4, 5. Kenapa ni? Sekejap 4, 5. 1, 2, 3. Anda boleh long. Sini anda boleh long. Sini anda boleh long. Faham? Yang kita dah hold ni biarlah. Yang ni dah tak ada risk. Biarlah. Saya akan cari long kat sini. Ni trade idea baru. Biarlah. Dia tak ada risk. Itu je. Bagi saya yang first, risiko. Dia tak ada risk. Tengok, dah tunggu 3 wave, kita long. Sama yang macam dalam table ni. Yang dalam kita punya nota ni. Dalam nota kita ni. Ni Sekejap. Mana nota kita ni? Mana dia? Ni dalam ni dalam ni So satu kita ni dah break. Dia macam yang kita tengah tengok ni, benda ni dia break. Faham tak? Jadi dua ni kita dah entry sini kan. Kita dah entry sini. So kita ini trade plan baru. Ini structure yang lebih kecil lah. Kita akan trade yang ni. Ni satu lagi. Bukannya layer, saya tak layer.
saya new plan, new structure, saya trade. Itu je. Bukan saya kata layer tu salah. Cumanya ada saya compounding kepada positioning. Saya compounding kepada positioning. Anda boleh buat piramid. Piramid. Di mana kalau anda plan nak masuk dia, anda Geo pun sama di Yuna. Geo pun sama. Ni GJ. I'm talking about GJ. Tapi structure sama. GJ, GU structure dia sama. High. Ni GU. Dua nanti kita akan masuk. Tunggu dua ni. Bukannya buka chart, oh ni naik tekan. Jangan buat benda tu. Ni mungkin dalam minggu ni, bila dia buat dua ni, baru kita masuk. Ni dah ada high. Ni nesting. Ni nampak sideway lama macam ni. Kalau dia nak break, biasanya dia ni akan buat pergerakan yang besar. Yang ni accumulation. Ni distribution. So, ini masih. Kalau anda tak entry daripada sini, anda tak masuk ke sini. Kita itu tunggu bawah lagi kan. Dia tak sampai bawah. Dua ni nanti, 3 wave, kita long. Itu je. Okey, benda sama. Dalam ni. Yang ni. Kita tunggu yang ni. Bagi yang nak guna piramid. Maksudnya, anda ada satu pair dan anda nak trade dia. This is the idea of pyramid punya money management. Di mana position pertama ni, anda trade satu risk anda. Position yang kedua, you can go lower 0.8, 0.75 Katalah ni adalah risk anda. Satu trade, anda trade $10. Dan kat sini, anda mungkin trade $8. Yang atas ni, turunkan. Ini piramid punya ni. Anda turunkan risk anda. Bukannya, ni lot kecil. Tak. Lot dia bergantung kepada kat mana stop loss ada kan. Jadi, bukannya ini satu lot, ini 0.8. Bukan. Lot sizing, anda kena tahu berapa size stop loss. Mana dapat kira stop loss tanpa tahu stop loss kat mana. Satu saya heran, orang dapat letak lot, tapi tak dapat kira stop loss. Macam mana? Pelik tu. So tak ada benda baru. Kita tunggu indeks kita akan extend ke atas. Yen pair extend, kita akan ada indices kita akan extend ke atas. Kita tengoklah dia belum buat apa-apa lagi biar saja lukisan saya tak ada apa-apa, saya biar je dulu. Let the market show us apa true intention dia lah. Nampak tak? Yen pair ke atas, indeks ke bawah. Macam mana tu? Indeks ke bawah kan? Indeks ke bawah. Yen pair ke atas. Ada siapa-siapa boleh terangkan kepada saya tak? Inilah contoh dia. Sebab itu bukan dua benda tau. Maksudnya dekat sini, adakah yen lemah? Yen tak lemah. Yen sideway. Ini cerita yen sideway. Ya? Sebab indeks jatuh. Yen tak lemah. Yen tak dapat nak kuat. Yen adalah sideway. Ya? Jadi dolar ke mana? Kita tengok USD JPY. Masih start untuk bounce. Maksudnya yen sideway, ini bukan yen kuat. Kita akan mula lihat Euro USD, GU Yuna, mana Yuna tadi? GU akan start buat correction. GU ni akan start buat correction. Faham? Sini mungkin kita punya wave 3, ini 4, ini 5. Dan kalau ini start buat correction, 2 kita masuk. Faham? Ingat 3 benda. Dolar, yen, indeks. Kaitkan 3 tu. Let the market show dia punya ni. Kalau dia dah start correction, baru saya tandakan.
Faham? Jangan pergi short pula kat sini. Ni higher high. Jangan buat hal. Jangan buat hal. Kita nak cari long. Tapi biar dia turun dulu. Faham? So, GU ada tunggu 3 wave. Malam ni mungkin kita nampak a bit of US dollar punya kuat. Boleh? Jelas? Tiga elemen pasaran. Dolar, yen, indeks. Baca dia, tengok kepada struktur dia, kait semua satu, semua sama. Semua sama. Tak semestinya indeks jatuh, oh yen kuat. Tak. Dia boleh sideways. USD JPY naik oh. Kan? Boleh tak? Okay. So kalau tak ada soalan lain, position kita biar je. Ni position kita ada ni dah risk free untuk GJ tu. Saya orang pergi message tanya, bang, saya bukannya kepada level ngam-ngam tau. Dia tak ada, dalam trading ni, dia tak ada level ngam-ngam. Kita ada zone. Jadi bila GJ buat yang tu, bang, bila dia naik, bang? Mana saya tahu dia naik. Kalau dia stop loss dekat situ, itu je. Kalau dia kena stop loss, kita rancang benda lain. Ni. Masa dia dalam ni, saya punya messages tak cukup dekat Telegram, dekat Discord pun ada. Euro. Yep. Mana 1-2 kita terpadam. 1-2 kita hilang. Ni 1, ni 2, ni 3, 4, 5. Okay. So kita dah tak ada yang ini So kita terus ke atas. Ni dah tak ada dah. Ni dah tak ada Ni dah break. Jadi anda tunggulah dia buat pullback. Baru long. Buat pullback ni baru long. Okay. I'm not really interested kepada euro. Sebab contohnya euro JPY kan. Unless ini break high daripada sini. Ini break high 1, 2, 3. Dan anda boleh ni. Maksudnya macam ni Rasyah. Euro USD baru satu structure. Tak ada apa-apa. Ni baru 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kita long. Ni. Sini. Kalau dia break high sini. Euro USD I'm not interested. Euro USD baru satu. Dia belum ada sequence. Faham tak? Dia baru satu. Ni satu kan. Ni satu kampung kan. Tunggu dia buat kampung kedua baru nak pergi. Dia tak sampai lagi hujung kampung kedua. Itu incomplete sequence. Jadi kita trade lah bila dia buat pullback. Jadi ini baru sekampung. Ini baru satu. Saya tak minat. Anytime dia boleh jatuh. Untuk settlekan wave 2. Anytime. Tentah dah start. Saya tak tahu. Ini cukup. Jumlah-jumlah lekuk ni cukup. So kalau nak trade, tunggu dia buat benda ni. Tunggu dia turun, lepas tu naik balik. Break sini nanti. Then 1, 2, 3 kita entry. Boleh? Low, high, higher low, higher high. Tak complete masuk. Jangan masuk yang dah mahal. Oh dia naik, baru nak masuk. Dia macam Bitcoin 45,000 baru masuk. Jangan. Apa dia? Itulah, tak ada apa-apa. Ni baru satu structure. Okay? Saya rasa saya hari-hari cerita sama kan. Saya harap benda ni lekat kat otak. Tafa dah, tak lama lagi Tafa mutah. So, dia, Rosdi mula-mula ikut dulu kan. Dia, apa benda lah Zul cerita ni. Tapi ulang. Bagi mereka yang baru ikut, I hope, macam Alif lama dah. Rosdi lama dah. So slowly Aizat dah start faham Aizat. Tengok yang ada trend. Okay. Bila nampak trend, tunggu 3 wave. Incomplete. Itu je. Okay. Itulah dalam trading. Nak tunggu dia jadi tu. Kita tahu dia naik.